Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seramai 130 pelajar cemerlang Sekolah Arab dan Ugama di seluruh negara diraikan semasa majlis penghargaan pelajar-pelajar cemerlang Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Persidangan Bredex, Jerodong. Penyampaian hadiah dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diselajurkan dengan penghargaan khas guru mata pelajaran kepada 42 penerima serta anugerah Sekolah Madrasah Mutaqaddimah. Dan saya berharap peluang melanjutkan pembelajaran di sana dapat meluaskan pandangan dan corak pemikiran saya sekaligus membantu saya untuk menghadapi cabaran di masa akan datang. Saya dapat menyumbang kepada negara dan masyarakat kerana saya percaya bahawa ilmu yang saya ada ini bukan sekadar untuk diri sendiri saja tetapi satu amanah untuk saya kongsikan untuk semua. Pembangunan tenaga kerja yang berkemahiran, berdaya tahan serta bersedia mendepani masa hadapan menjadi salah satu keutamaan Kementerian Kesihatan dalam transformasi sistem penjagaan kesihatan. Berucap semasa majlis Convocation College Sains Kesihatan JPMC yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, Menteri Kesihatan juga menekankan hospital, perkhidmatan kesihatan komuniti dan penjagaan khusus hanya mampu mencapai kecemerlangan dengan sokongan golongan profesional penjagaan kesihatan yang menggabungkan kecekapan klinikal dengan integriti, sifat belas kasihan dan profesionalisme. Tegas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, teknologi akan terus mengubah penjagaan kesihatan namun empati dan sikap menghormati akan sentiasa menjadi asas kejururawatan. As Brunei continues to strengthen its higher education sector, institutions such as JCHS also play an important role in supporting the nation's aspiration to become a recognized regional education hub. Through international partnerships, high academic standards, and globally recognized qualifications, we strengthen Brunei's standing as a destination for quality education. Seramai 68 graduan dianugerahkan ijazah sarjana muda sains dalam bidang kejururawatan serta 206 pelajar berjaya menamatkan program asas sains pengambilan tahun 2024 dan 2025. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan kedua, dan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. 14 anak yatim yang mencapai keputusan yang cemerlang dalam Peperiksaan Awam 2025 menerima anugerah insentif Pelajar Cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk Anak-anak Yatim 2026. Majlis diadakan kemarin di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Pemberian anugerah insentif pelajar cemerlang dana bertujuan sebagai penyuntik semangat dan galakan kepada anak-anak yatim untuk terus berusaha bagi meraih kejayaan khususnya dalam bidang pelajaran. Meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan mematuhi peraturan lalu lintas dan menguji bakat lakonan serta kreativiti para pelajar merupakan objektif pertandingan sketsa keselamatan jalan raya bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah senegara tahun 2026. Pertandingan dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya.
Peringkat akhir pertandingan diadakan kemarin di Dewan Sekolah Rendah Rimba 3. 5 pasukan sekolah rendah dan 5 pasukan sekolah menengah berjaya mara ke peringkat akhir. Pasukan Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Ana Hajah Saleha muncul juara kategori sekolah menengah. Sementara juara kategori sekolah rendah, Sekolah Sinar Matahari. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Julaihi bin Muhammad, Pengarah Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Pertandingan diharap dapat membentuk generasi muda lebih berdisiplin, berhemah serta peka terhadap keselamatan diri dan orang lain ketika berada di jalan raya. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE bukan sekadar membekalkan kemahiran teknikal, malah bertujuan membentuk keyakinan pelajar, kedaya tahanan, inovatif serta bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang kini dipengaruhi oleh pendigitalan, kecerdasan buatan AI dan kelestarian. Pengarah Pendidikan Teknik dan Ketua Pegawai Eksekutif IBTE menyatakan perkara tersebut semasa Majlis Orientasi Pelajar Baharu IBTE pengambilan Julai 2026. Orientasi berlangsung kemarin di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli dalam ucapannya turut mengumumkan pelancaran ICT, Inisiatif E-Pembelajaran Strategik Baharu dibangunkan oleh Centre of Technology Enhanced Learning CETEL bermula Julai 2026. Justru semua pelajar baharu wajib mengikuti program tersebut merangkumi tajuk kelestarian, literasi digital AI, teknologi baharu muncul dan kemahiran insania. Program orientasi yang diadakan sehingga 10 Julai dihadiri oleh 1,775 pelajar baharu. Bagi sesi kali ini, IBTE menawarkan 53 program pengajian. Sepanjang minggu orientasi, para pelajar akan mengikuti pelbagai sesi taklimat keselamatan, disiplin dan pembangunan syahsiah yang turut melibatkan agensi kerajaan seperti Jabatan Penjara. Bagi memberigakan mengenai pengambilan pelajar baharu ke Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, kemarin diadakan hari terbuka pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 bagi sesi pengajian 2027. Berlangsung selama 2 hari, hari terbuka diadakan di institut berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, Pengetua Institut. Sepanjang program, para pengunjung berpeluang mengikuti sesi taklimat mengenai pengambilan pelajar baharu, pendedahan kaedah hafazan serta penerangan kurikulum. Semangat patriotisme, nilai murni dan cita-cita untuk menyumbang kepada pembangunan negara terus disemai dalam kalangan generasi muda. Menerusi temu bual beberapa pelajar menyatakan hasrat untuk belajar bersungguh-sungguh menjadi insan berakhlak mulia serta berusaha mencapai kejayaan agar dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mereka juga menyatakan komitmen untuk meneruskan aspirasi ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan memainkan peranan sebagai warga negara yang bertanggungjawab demi memastikan negara terus maju, makmur dan sejahtera. Saya akan belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa berbuat baik supaya dapat membantu memajukan negara. Saya akan berusaha menjadi pelajar yang rajin dan berakhlak baik supaya dapat meneruskan cita-cita ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk melihat negara kita terus maju. Jadi anak yang baik dan berjaya supaya nanti saya boleh berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Kembali selepas ini dengan bahan berita seterusnya. Siap sudah orang usai paip.
Ada taing di dalam ni artinya. Yes. Pastiku ni sekalian. Wah. Nah. Mana dah? Putih. Mana bersihkan? Assalamualaikum. Aku pulang bagi salam ni. Waalaikumsalam. Apa ni Mumu? Tadi orang berpatah dah. Baik sudah aing. Ada aing. Aku bagi sabun. Dah aing. Oh, ni jadi aku tahan ni pe. Bila kan saya. No. Guys, the blind guys. Pos. Pasti kok. Kalian ni kan tahu tak ada orang ni. Pasti kau. Oi, Jip. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa? Kau viral lah. Aulah, rakat sudah di badan apa? Hari sudah blank. Mun kan manu pun jangan dibayar-bayar tentu orang media sosial. Kalau dia cari orang tahu. Telefon lah. Ada kau melipun 123. Hello. Assalamualaikum. 123 ni. Kamu beritahu saya kita rumah kau ni dia blank. Ada sedoran sikit. Masa kita. No, ada aing sudah. Ada aing sampai. Oh, ada airlock rupanya. Pasti kena mau keluar aing berangin. Oh. Ya tak kan? Daripada kau viral ke media sosial dapat tantu. Tantu kau telefon 123 komplain di sana. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri bekerjasama dengan Simia Voktek menganjurkan latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitality dan pelancongan. Petang kemarin diadakan majlis penutupan latihan tersebut yang berlangsung di Simia Voktek, Gadong. 15 pemandu pelancong yang berdaftar di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menerima sijil. Latihan dihasrat dapat meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan pelanggan ke tahap yang cemerlang dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan ini, Jabatan Kemajuan Pelancongan secara strategik memperkukuhkan kedudukan pelancongan Islam sebagai unique selling point yang membezakan negara ini daripada destinasi serantau yang lain. 20 orang muslimah masjid dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong didedahkan dengan asas kemahiran membuat kuih ardam dalam kelas kemahiran yang diadakan di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Program bertujuan melahirkan individu yang berdaya tahan dengan membekalkan kemahiran yang dapat membuka peluang menjana pendapatan. Kelas tersebut dikendalikan oleh bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Permohonan tauliah mengajar Al-Quran, Agama dan berceramah agama bagi musim ketiga ujian temuduga tahun 2026 adalah dibukakan mulai 1 Julai 2026 hingga 16 Ogos 2026. Pemegang tauliah mengajar Al-Quran, Agama dan berceramah agama yang akan tamat tempoh sehingga 28 Februari 2027 adalah dinasihatkan untuk membuat permohonan memperbaharui tauliah berkenaan dalam tempoh 6 bulan sebelum tamat tempoh tauliah. Ujian temuduga akan diadakan bermula pada bulan September 2026 hingga bulan Oktober 2026. Bagi borang permohonan dan syarat permohonan tauliah boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Sebarang maklumat lanjut, hubungi Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Agama di talian 238 1087 pada waktu bekerja.
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabems Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urus setia Lembaga Tasmek Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam akan mengadakan ujian Tasmek Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam kali kedua bermula awal bulan September 2026. Permohonan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap sahaja mulai hari Jumaat 10 Julai 2026. Permohonan dan penghantaran borang permohonan boleh dihadapkan secara dalam talian. Tarikh tutup permohonan dan penghantaran borang pada Jumaat 20 Julai 2026. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabems di talian 2237512 pada waktu bekerja. Kontraktor dikenakan denda kompaun $500 Brunei oleh Otoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina. Pemeriksaan yang dijalankan di sebuah sekolah di Jalan Muara Kampung Delima 1 mendapati kontraktor berkenaan gagal mematuhi Peraturan 4 iaitu penyediaan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Shina akan terus menjalankan pemeriksaan dan mengambil tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan undang-undang bagi melindungi pekerja, orang awam dan alam sekitar.